Suara 24 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughli wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul dan insya-Allah kembali di dalam mengulang kaji pelajaran di dalam ilmu yang wajib kita pelajari. Salah satunya adalah ilmu tasawuf, dan kita pada muka surat yang ke-24. Sambung balik pada pengajian kita yang lepas pada fasal yang kedua, iaitu suatu fasal pada menyatakan taubat dan segala syaratnya dan berwaspada daripada segala dosa sekaliannya. Muka surat 24. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumi fi daraini amin. Wa 'alal muridi ay yahtariza min asghariz dzunubi fadlan an akbariha ashadda min ihtirazihi min tanawulis summil qatil. Dan suatu kewajiban ke atas murid ataupun ahli suluk ataupun mereka yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari bahawa dia menjaga diri daripada sekecil-kecil dosa, lebih-lebih lagi dari dosa-dosa besar, melebihi penjagaannya ataupun pemeliharaan dirinya daripada memakan racun yang membunuh. Dalam kurungan tersebut, yang mematikan jika memakannya. Kemudian disebut lagi, wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'zama min khawfihi law akalla as-summu wa dhalika li anna al-ma'asiya ta'malu fil qulubi 'amala as-summi fil ajsami.
dan dia menjadikan takutnya berbuat sesuatu dari dosa itu terlebih besar dari takutnya jika memakan racun. Dan yang demikian itu kerana kesan maksiat yang dilakukan di dalam hati seperti kesan racun kepada jasad. Baik, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan kita satu perumpamaan bagi seorang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara diri mereka dari melakukan dosa, sama ada yang kecil apatah lagi yang besar. Itu yang pertama. Dan beliau memberikan satu perumpamaan yang mudah untuk kita fahami, iaitu sebagaimana seseorang itu akan menjaga atau memelihara dirinya daripada mengambil racun ataupun termakan racun atau meminum racun yang boleh membunuh. Bukan setakat racun, sebab racun ni kalau kita belajar dalam sains, ubat pun racun kan, ubat pun racun juga, tetapi racun yang prescribe lah, ya. Prescribe ni mana hak dibolehkan, permitted, hak mana boleh, takat mana boleh. Tapi bila tengok jelas Imam Al-Haddad bagi tahu racun yang membunuh, mana minum je, makan je, mati. Jadi beliau memberitahu kepada kita, bagi seseorang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu, sebagaimana yang juga disebut oleh para alim ulama kita. Contohnya Al-Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, bahawasanya ya, jalan pertama seseorang itu ataupun aqabah ataupun halangan yang pertama yang perlu dilalui oleh seseorang yang nak berjalan menuju Allah, nombor satu halangan ilmu, yang kedua adalah taubah. Itu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab beliau. Jadi di sini lebih diperincikan lagi, walaupun kitab ni ringkas namun dia padat. Imam Al-Haddad kata umpama racun yang jika memakannya atau meminumnya pasti membunuh. Sebab tu kemudian disebut wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'dhama min khawfihi law akala thum. Dan dia menjadikan takutnya berbuat sesuatu dosa itu terlebih besar dari takutnya jika memakan racun. Sebab ya, secara adat kebiasaannya, ada tak orang berani-berani makan racun? Tak ada. Adat kebiasaan tak ada. Suruh makan pun awak makanlah, saya nak bagi 1 juta contoh. Bagi tak bagi belakang kira, belum bagi dah mati contoh kata. Tak ada. Kalau awak bagi 1 juta pun mati pun nak kata apa? Jadi tak ada siapa yang berani. Cuma masya-Allah tabarakallah, Imam Haddad bagi tahu, nak bagi tahu kata dia seseorang itu menjadikan takutnya melakukan dosa itu terlebih besar daripada takut dia memakan racun. Sebab dia bagi tahu sebab tu ulama ni subhanallah, mereka mengenal pasti masalah ataupun penyakit dan memberi solution. Ulama dia beri solution, dia bagi solusi, jalan keluar macam mana. Dia tak kata hak ni tak boleh gini gitu gini, lepas tu dia tak bagi solution. Tak, dia ada solution. Dia bagi solution. Apa kata Imam Haddad? Dia kata yang pertama, hendaklah dia ni takut buat dosa lebih besar, lebih dia a'zama min khawfihi law akal su, lebih daripada dia makan racun. Sebab dia kata ni, dan yang demikian itu kerana sebab apa kena lebih takut daripada makan racun? Kesan maksiat yang dilakukan di dalam hati seperti kesan racun kepada jasad. Kalau kepada jasad, kalau ada orang, kalau yang mengaji sains tu, kenapa orang yang kena patukan ular tu racunnya begitu cepat menjala? Kerana racun dia meresap ke dalam saluran darah. Saluran darah itu dia pam kepada apa dia? Kepada jantung, dan kemudian jantung dia pam balik, habis. Tak lamalah. Kalau kena yang benar-benar berbisa itu tak lama. Hukum adat kebiasaannya tak lama. Jadi kesannya kepada tubuh ya menyebabkan apa? Kematian. Menyebabkan kebinasaan kepada tubuh jasad. Maka kata Imam Haddad,
bahawa maksiat itu sendiri beri kesan kepada hati itu, sedang hati itu adalah raja bagi segala anggota pada jasad. Dialah raja. Dialah raja kepada anggota. Setiap sesuatu tu akhirnya kembali kepada hati. Dan di dalam kitab Penawar Bagi Hati dia sebutkan, bila sebut hati di sini yang dimaksudkan bukan jantung tu, jantung fizikal tu, qalbun jasmani tu, bukan tu. Yang dimaksudkan adalah qalbun ruhani. Yang jantung yang ada auricle, ventricle, aorta, vena cava kita duk belajar tu, vena pulmonary hak kita ngaji biologi tu, bukan hak tu. Yang dimaksudkan di sini adalah hati ruhani, yang tempat letaknya iman, tempat letaknya takwa, tempat letaknya gembira ke, sedih ke, pilu ke, apa-apalah, hak tu. Sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah di situ. Sebab tu dia ada dua komponen. Hati yang ni jantung kita dia ada dua komponen. Yang mana jasmani, jantung yang pam tu yang terletak di kiri, dada belah kiri kita. Adat kebiasaan manusia belah kiri lah. Berapa saja dalam dunia yang ada belah kat sini. Tapi adat kebiasaannya di sini. Nabi SAW bila menunjukkan tentang takwa, Nabi kata takwa, Nabi kata zuhud, Nabi sebut hahuna, isyarat kepada belah kiri. Adat kebiasaan belah sini. Baik. Kemudian wal qalbu azzu 'alal mu'minin min jismihi bal ra'su malil muridi hifdhu qalbihi wa imaratuh wal jismu aradun lil afati wa amma qaribin yutlafu bil mauti wa laysa fi dhihabihi illa mufaraqatu dunyat nakidatin naghil sati wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhiratu fa innahu la yanju min nakhatillahi wa yafuzu biridwanihi wa thawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Dan hati yang lebih mulia ke atas orang yang beriman berbanding dari jasadnya. Mana nisbah antara jasad kita, antara qalbun ruhani itu, ianya adalah tempat segala kemuliaan bagi orang beriman secara khususnya, hati dia. Sebab tu bila disebut, bila Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kamu, tidak melihat kepada rupa paras kamu, akan tetapi pada hati-hati kamu, maka yang itu yang dimaksudkan ataupun dinisbahkan kemuliaan seseorang insan itu sendiri pada hati dia. Jadi apabila perenggan yang sebelum ni disebutkan, kalaulah racun itu bagi kesan kepada jasad, binasa, kalau tak mati sekalipun, mungkin lumpuh ke, mungkin racun kan bukan saja membunuh, dia membakar, jadi apa-apa ke pada bahagian tubuh badan. Tetapi hak ni lebih lagi, kerana dosa itu seumpama racun yang memusnahkan hati. Jadi Imam Haddad bagi tahu sekali lagi bahawa hati itu lebih mulia pada seseorang itu, bukan warna kulitnya, bukan darjat keturunannya, bukan rupa parasnya yang diutamakan, bahkan hati dia. Sebab tu dikatakan lagi, bahkan modal bagi seorang murid itu adalah menjaga hatinya dan memakmurkannya. Sedangkan jisim itu, jasad itu tempat bagi segala penyakit, dan dalam waktu yang dekat akan lenyap dengan kematian. Jasad akan musnah, kecualilah jasad-jasad yang Allah pelihara. Satu perkara yang, minta maaf kalau saya sebutkan ini, tapi kita ambil pengajaran. Kalau setiap perkara kita tak ambil pengajaran, susah kehidupan ni. Macam tak nampak kebenaran Islam ataupun kehebatan Islam ataupun kesucian Islam tu, orang tak nampak, orang jadi sensitif pula. Kembali kepada apa-apa perkara yang contohnya kita belajar, antara jasad yang tidak
di mamah bumi adalah para nabi dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam. Para syuhada dunia dan akhirat. Sebab syahid ni ada tiga. Satu dunia saja, syahid dunia saja. Satu syahid akhirat saja. Yang ketiga syahid dunia akhirat. Syahid dunia ni saja macam mana? Dia berperang, nampak macam di jalan Allah Ta'ala. Dia bunuh orang dan akhirnya dia terbunuh. Nampak macam dia pergilah berjuang di jalan Allah Ta'ala. Ternyata dia buat tu bukan kerana Allah. Orang angkat dia sebagai syuhada, tapi di sisi Allah tidak. Orang perlakukan dia, jenazah dia macam orang syuhada dunia akhirat, tetapi ternyata di sisi Allah tidak. Itu kategori satu. Kategori dua, syahid akhirat, mati di dalam menuntut ilmu, ya, mati beranak, mati lemas dan sebagainya, mati terbakar dan sebagainya, ada disebut. Jadi yang tu syahid akhirat, diperlakukan seumpama biasa, cuma dia ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kerana apa yang ditimpa kepadanya menyebabkan kematian. Yang ketiga syahid dunia akhirat. Sedia kita maklum, dia berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati di dalam keadaan iman Islam dan berjuang semata-mata kerana Allah Taala. Itu memang tak hancur tubuh badan. Ada juga ya disebutkan yang tak hancur tubuh badan, yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Ulama yang mengamalkan ilmunya, dan ada beberapa lagi. Ada yang disebut dalam hadis muazzin, orang yang azan, ya, yang mana dia azan semata-mata kerana Allah, ya, ikhlas semata-mata kerana Allah. Tu antara yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hak ni kita jangan petikai. Bila kita sebut kelebihan dia, bila sebut kelebihan, tak bermakna kita menghina hak lain. Boleh faham tak? Kadang-kadang manusia dia tak boleh proses benda tu. Contoh kita memuliakan atau memuji orang agama dengan kelebihan yang ada, mungkin cara kematiannya dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama bukan kita menghina kepada cara kematian yang lain. Jangan salah faham. Ambil iktibar. Boleh tak? Ni sekarang kadang kita tengok komen-komen orang yang tak faham ni, kadang dia jangan macam tu, jangan macam tu. Kita cerita ni ambil iktibar. Yang paling penting kita ni satu perkara yang kita kena faham. Ada kalanya apabila ujian yang menimpa tu, kita tidak tahu sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak berikan. Yang paling penting kita ni sebagai orang Islam saling doa, mendoakan. Dan saya yakin bagi orang yang meninggal baru ni 10 orang itu, tak sedikit bahkan rasa seluruh rakyat Malaysia mendoakan kepada mereka. Antum masa naik bas tu, antum ada tak pergi kat Tarik tadi dengan Ustaz Said? Tak ada. Tak ikut Jadi biasa ada begitu. Ada kalanya kalau ditimpa musibah dan sebagainya, orang mendoakan. Sama ada dia masih hidup atau telah meninggal dunia. So kita tidak tahu. Cuma bila diceritakan kelebihan, contoh salah seorang itu utuh tubuhnya, ya Allah Ta'ala pelihara dengan berkat dia menghafal Al-Quran. Kita tak boleh petikai hak tu. Boleh faham tak? Sebab ada orang Melayu kita petikai, jangan cakap macam ni, sensitif begini. Tak, bila kita cerita hak ni bukan kita perendah hak yang tu. Boleh faham tak? Tidak. Nak cerita begini kelebihan yang Allah pelihara, Allah jaga, pelihara mereka yang menjaga Al-Quran. Boleh Dan zemin kita cerita kelebihan ni, kita rendahkan hak lain. Betul tak? Tu mentaliti tu. Mentaliti. Sebab ada kalanya bila sebut tentang agama je, dia rasa dia sendiri yang rasa tak sedap. No, jangan macam tu. Lebih-lebih lagi kita ni orang yang beriman, kita kena yakin apa yang diberitahu oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Tu dikatakan tadi, dan bahkan modal bagi seorang murid itu adalah menjaga hatinya dan memakmurkannya, sedangkan jisim jasad itu tepat bagi segala penyakit dan dalam waktu yang dekat akan lenyap dengan kematian. Yang kekal bagi kita hanyalah bagi orang yang ada 10 perkara yang Allah kekalkan tu, termasuklah tulang ajbuz zanab. Hak tu saja. Sekiranya kita tak termasuk dalam golongan yang tubuhnya kekal, maka semuanya akan hancur pasti. Dalam apa juga keadaan kematian sekalipun. Betul atau tidak? Bila dia di dalam tanah, hancur tak belaka? Hancur belaka. Yang tinggal hanyalah tulang ajbuz zanab itu saja. Nampak? That's why kalau kita faham benda ni, kita ambil iktibar. Ambil iktibar sebanyak-banyaknya. Tu. Allahu Akbar.
Macam kalau tuan-tuan mengaji kitab Penawar Bagi Hati dalam bab pada menyatakan sombong ataupun takabur, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dia sebut, manusia ni kalau dia nak sombong, dia kena ingat satu perkara. Dulu asalnya daripada air mani yang hina. Air mani ni kalau jatuh dekat lantai, ada orang kutip tak? Tak kutip. Itik tak sudu, ayam tak patuk, kambing tak jilat. Tak ada. Tetapi daripada air mani tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebaik-baik ciptaannya. Betul atau tidak? Yakni dalam Quran sering menyebutkan ahsanita taqwim, sebaik-baik ciptaan. Dia kenang balik, kenang. Sebab tu kita mengaji tasawuf ni sebenarnya nak muhasabah. Contoh saya sendiri yang bercakap, saya muhasabah diri saya. Bukan saya cakap ni nak kena kat orang, tunjuk kat orang. Tak, saya sendiri yang bercakap, saya sendiri yang ambil iktibar. Sama yang tuan-tuan yang mendengar, oh sama, kita sama-sama ambil iktibar. Begitu mengaji tasawuf, kaedah dia begitu. Tu. Apa lagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili sebut, kalau manusia lah, kalau dia nak berlagak sombong, berjalan di muka bumi Allah Ta'ala dengan sombong, dia kena ingat satu perkara. Dia dalam setiap keadaan, hari-hari 24 jam itu, dia menanggung najis. Bahasa tu kira halus sikit lah, menanggung taik lah, senang cerita, boleh faham. Betul atau tidak? Kita manusia kan ada usus besar, ada usus kecil. Ceritalah usus besar kita, usus kecil kita. Kalau ada orang mengaji dalam bab sains ni, dia kata ada kalanya kan, tak, najis tu sendiri dia tak lawas kan, dia duduk dekat situ berkilo-kilo, beberapa meter lah. Kalau ikutkan dia punya lingkaran tu panjang, Maha Suci Allah ada dekat dalam ni. Maknanya apa? Senantiasa menanggung najis. Sehebat mana pun, setera mana pun, setinggi mana kedudukan pun, sebesar mana pun, seagung mana pun kedudukan dia, dia kena ingat satu perkara, dia manusia yang 24 hours menanggung najis. Bila meninggal, bila nak mandikan mayat tu, siapa biasa mandikan mayat? Ada tekan perut tak? Tekan perut tak? Pergi sesekali lah mandikan mayat, tengok proses dia. Tanya Tok Bilal kata kan, tekan tak? Pasal apa? Nak bagi keluar kok ada sakit bagi. Nampak? Jadi begitu. Jadi Imam Lahadab bagi tahu kita, beringat hak jasad ni adalah sementara, lenyap dengan kematian, dan kematianlah perpisahan dengan dunia yang penuh dengan kepayahan dan kekurangan. Bahkan dunia ni adalah darul imtihan, negeri ujian. Allahu Akbar. Sehebat tara mana pun sebenarnya ujian. Kita dah sebutkan bahkan dalam kuliah yang lepas, bahkan orang yang diberi kesenangan pun sebenarnya ujian. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita yang miskin, kita yang fakir, kita yang hina ni, kita rasa Allah, rasa seksa, rasa payah, rasa macam-macam lah. Sebenarnya yang diuji dengan kekayaan juga sebenarnya diuji oleh Allah Ta'ala. Adakah dia akan kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia? Adakah dia akan lupa bahawasanya siapa yang mengurniakan rezeki? Tang lupa ni jangan cakap orang. Kita tengok Qarun sudah. Qarun itu dulu dia bukan orang jahat ya tuan-tuan, dia orang baik. Bahkan dia orang soleh. Bahkan dikatakan antara orang yang alim dalam kitab Taurat, orang yang diberikan ilmu, tapi sangat miskin bang. Miskin dia, saya ingat kalau kita lah miskin, paling-paling baju tu ada lagi. Dia punya miskin itu, kalau dia nak bersolat, dia ada satu helai ya, dia sahaja yang ada pakaian tu, isteri dia tak ada. Kalau isteri dia nak solat, dia tak ada pakaian. Tara tu maksudnya pakaian yang sempurna lah, nak menutup aurat tuan-tuan. Fahamnya maksudnya untuk solat tu, maka dia tak ada pakaian yang sempurna sesempurna itu. Beberapa kali dia minta doa kepada Nabi Musa AS, pasal dia orang ilmu, dia tahu seorang Nabi Rasul ni doa mesti makbul. Jadi dia minta banyak kali. Nabi Musa pada mulanya keberatan, namun apabila Nabi Musa mendoakan dan ianya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang dia peroleh ini, subhanallah. Ringkas cerita, kita pun sedia maklum,
bila mana satu ketika baginda Nabi Musa alaihissalam minta kepada Qarun ini untuk zakat. Apa dia kata? Ish, susah payah aku cari harta. Dia kata susah payah. Antara sebab dia kaya ni, Allah Ta'ala beri dia ilmu untuk mencipta emas. Cipta emas, bahasa saintifik apa? Aurum lah. Dia ada ilmu tu. Allahu Akbar. Apa yang berlaku bila diminta zakat? Dia kata apa? Payah, susah payah aku cari harta. Sedangkan yang nak dikembalikan semula tu berapa saja. Nampak? Dia lupa. Di situlah ya, dunia tempat ujian. Kita yang miskin fakir pun diuji, begitu juga dengan yang kaya. Dan adapun hati itu jika lenyap, maka sesungguhnya lenyap akhirat. Di sinilah, kalau hati yang tak ingat kepada Allah Ta'ala, hati yang condong kepada dunia saja, dia langsung tak ingat akhirat. Dia tak ingat akhirat. Di situ. Kerana sesungguhnya dia tidak akan selamat daripada murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia langsung tak ingat. Sebab kita ni ada tempat kembali. Kita ni manusia, dia ada tempat kembali, yakni negeri akhirat. Ada di kalangan mereka yang tidak beriman, antara sebab mereka tidak beriman adalah kerana mereka tidak mahu beriman akan kehidupan yang selepas kematian. Ada setengah mengatakan kalau dah mati, mati jadi tanah je lah. Ada yang mengatakan kalau mati dia pusing, jadi kehidupan lain lah, dia jadi inilah, jadi itulah dan sebagainya. La ilaha illallah. Sedangkan kita tahu Imam Al-Haddad sendiri sebut dalam kitab yang lain, kitab beliau yang ini kitab Sabilul Indikar wal I'tibar, dia sebutkan manusia ni ada 5 alam yang akan ditempuhi, ataupun 5 umur, 5 fasa umur ataupun 5 alam yang dia akan tempuhi. Nombor 1, alam ruh. Umur dan usia ni di alam ruh. Ketika mana Sayyidina Musa, sebelum Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sebelum itu, ketika mana Allah Ta'ala berfirman, ketika mana kita masih berada di tulang sulbi Abuna Adam alaihissalam, Allah berfirman, iaitu alastu bi rabbikum, maka kita semua menjawab tidak ada yang terkecuali di alam ruh. Kita menjawab qalu bala syahidna, mereka berkata kami menyaksikan. Menyaksikan apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan. Tak ada siapa yang terkecuali roh-roh. Bila kat dunia lupa pasal masuk alam dunia, macam ni lah alam dunia. Kemudian lepas tu alam barzakh, alam di antara dunia dan juga akhirat. Itu hak yang ketiga. Dan yang keempat alam mahsyar. Alam mahsyar ni begitu lama dia punya lamanya sehingga orang-orang kafir sendiri tidak tahan menunggu. Lama hingga tidak tahan menunggu tu sehingga mereka minta kepada Allah, lama begini kami mintalah agar kami ni dimasukkan ke dalam neraka terus. Allahu Akbar. Sedangkan teruk lagi neraka. Sebab itulah Allah Ta'ala memberi ilham kepada sekumpulan manusia nanti di akhirat untuk mencari para nabi dan juga rasul untuk memohon syafaat dan juga untuk dapat mempercepatkan proses mahsyar itu sendiri. Jadi tuan-tuan tahu tak siapa sekumpulan manusia itu? Bukan sembarangan orang tuan-tuan. Kalau tak salah saya dalam kitab Tijan Ad-Darari, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dia ada sebut sekelompok ni ada 2 pendapat. Pendapat yang lebih dikedepankan adalah ulama yang beramal dengan ilmunya. Dibahaskan lagi dalam kitab yang lain, ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang mewakili kita di padang mahsyar kelak untuk mencari para nabi dan juga rasul, untuk memohon syafaat dan agar dipercepatkan urusan penghisaban mahsyar itu. Umat di kalangan ulama yang beramal dengan ilmunya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Satu lagi pendapat kata qil, pemimpin kita yang pemimpin yang memimpin kita pada ketika di dunia itu. Subhanallah. Jadi jangan kata dan jangan sangka kehidupan kita dekat dunia ni tak ada kaitan. Apa benda yang kita buat ni semua ada kaitan. Dan nanti di akhirat baru kita tahu kedudukan izzah,
kemuliaan ulama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW tu nanti baru kita tahu. Jangan kita tunggu ke akhirat nanti bang baru kita nak. Tak ada panjang tak ada dah. Masa kat dunia ni lah kita kena tahu kedudukan mereka. Panjang perbahasannya. Kalau di mahsyar itu nak cari Nabi Adam saja 1000 tahun. Panjang cerita. Lepas tu jumpa cari Nabi Nuh lagi 1000 tahun. 1000. Cari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 1000 tahun. Cari Nabi Isa lagi 1000 tahun. Barulah kemudian tu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kata ana laha ummati sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan memberikan syafaat. Yang ini yang digelar syafaatul uzmah. Itu perbahasannya. Dan alam yang kelima, yakni alam akhirat, iaitu syurga. Moga-moga Allah mengumpulkan kita semua di sana, amin ya rabbal alamin. Dan neraka wal iyazu billah. Baik. Jadi Imam Haddad kata, kalau hati itu juga lenyap, dan jika lenyap maka sesungguhnya lenyaplah akhirat. Bila pepatah dulu pun kita tengok, dia sebenarnya pepatah kita ni banyak berlandaskan syariat. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Masya Allah, betul. Kalau buat apa benda ikut nak, tak ada ikut hukum syarak, habis. Tak ada kira bicara. Hukum hakam kata begini begitu, dia tak kira, habis. Jadi begitulah, lenyaplah akhiratnya. Kerana dunia adalah silahul akhirah. Dunia ni jabatan untuk akhirat. Maka hati ini perlu dipelihara, ya. Janganlah sampai racun dosa itu meresapi ke dalamnya, memusnahkannya. Kerana sesungguhnya dia tidak akan selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala dan berjaya meraih keridhaan Allah taala dan ganjaran pahalanya, melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Baik. Tengok dalam ta'liqat pada bawah, kat bawah muka surat 26 tu, Imam Al-Haddad berkata, yakni salim, sejahtera daripada segala sifat mazmumah, tercela. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati tu dia ada memperihalkan satu persatu. Sifat mazmumah ni terlalu banyak, sangatlah banyak, tapi dia perincikan ada 10 perkara. 10 perkara. Syarhut ta'am, takabbur, riya, semua-semua tu dia disebut, ya. Jadi maksud qalbun salim adalah selamat daripada sifat mazmumah yang tercela dengan perinciannya, dan tahalli, menghiasi hati dengan segala sifat mahmudah dengan perinciannya. Ini daripada sudut tasawuf. Manakala dari sudut tauhid, tidak seseorang itu yang nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, maka ianya hendaklah beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Tak bolehlah orang ini mempunyai akidah yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, maka itu dah lain dah, iktikad dia dah lain. Sudah barang tentunya tidaklah seperti mana yang disebutkan, ataupun kalau di dalam Al-Quran sendiri, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, maka tidak perkara yang didahulukan adalah ketauhidan kita, kemudian pegang hukum hakam syariat itu dengan sebaik mungkin, ya, dan yang seterusnya dengan membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah dan menghiasi hati kita dengan segala sifat mahmudah. Jadi secara rumusan daripada fasal 2 ini kita telah pun bahas pada kuliah yang lepas dan juga pada hari ini, iaitu perbahasan mengenai taubat. Jadi rukun taubat ada berapa? 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Tu kena ingat. Jadi rumusan daripada pengajian kita ini, yang pertama tentang rukun taubat itu. Jadi ada 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1, iaitu 3. Yang pertama, berhenti daripada buat dosa, stop. Yang kedua, menyesal daripada perbuatan dosa itu. Ni seperti mana yang disebut di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah,
iaitu syarah kepada Arba'un Nawawiyah, dia ada sebut secara detail. Stop pertama, menyesal kedua, yang ketiga tak mau ulang. Jadi itulah 3 yang pertama. Kemudian tambah satu, iaitu sekiranya seseorang itu ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dijelaskan solatnya, qada puasanya, solatnya, puasanya, zakatnya tak dapat tidak, ya. Kemudian yang plus one ataupun tambah satu yang kedua, iaitu sekiranya dia ada hutang dengan manusia dari sudut berbuat dosa, berbuat zalim dan sebagainya, perlu dia memohon ampun dan meminta halal dari perbuatan dosanya. Adzan dulu, kita akan sambung sedikit selagi sebagai rumusan bagi pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja lagi. Jadi 3 tambah 1 tambah 1, iaitu sekiranya ada hutang ataupun buat zalim, buat dosa kepada seseorang itu, maka mohon dihalalkan dan minta ampun dan secara tafsil kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, ya. Dan yang terakhir tambah 1, sekiranya seseorang itu melakukan ataupun menyebarkan ajaran yang sesat ataupun mengajar perkara-perkara yang bercanggah ataupun mengajar perbuatan-perbuatan keji dan sebagainya,
khususnya bagi yang mengajar ajaran sesat masalahnya, maka orang tersebut bukan sahaja dia kena bertaubat untuk dirinya sendiri, dia kena isytiharkan taubat dia, bahkan dia kena menyeru kepada orang yang dia telah sesatkan itu untuk kembali kepada ajaran agama yang sebenar. Itu antara ringkasan ataupun khulasah daripada pengajian kita pada fasal 2 ni. Dan banyak mungkin kita tak sempat nak terangkan. Tuan-tuan boleh cari kisah-kisah ulama dan wali Allah seperti Imam Fudail bin Iyad, kisah taubat dia, Imam Bishr Al-Hafi, Ibrahim bin Adham, Abdullah ibn Mubarak. Dan ada satu kisah salah seorang, mungkin antum pernah dengar, salah seorang daripada anak murid Syekh Abu Bakar Al-Adni, bukan yang dululah, yang mana ada orang nak masuk rumah dia, mencuri masuk rumah dia. Kemudian ada satu kisah yang agak panjang dan menarik, yang mana dia keluar masuk sebagai pencuri nak masuk rumah Tok Wali tersebut, tetapi dia keluar menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan pada perbicaraan kita ini, taubat ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan, tidak dapat tidak. Tak boleh ada seseorang kata aku tak payah taubat, dosa tak ada. Tak boleh. Dia mesti hari-hari istighfar dan taubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah ni orang yang dicintai oleh Allah. Kita nak jadi salah satu daripada orang yang dicintai oleh Allah, maka hendaklah banyak kita istighfar dan bertaubat kepada Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyintai orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya, yakni berwudu ataupun mandi, menyucikan dirinya, melakukan solat, dan juga memohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga kita tergolong dalam golongan tersebut. Dan saya menyeru kepada tuan-tuan juga untuk sama-sama kita bacakan Fatihah kepada mangsa Nahas Elmina baru ni. Moga Allah cuci rahmat ke atas mereka semua. Dan kita pun berharap dan berdoa bila kita meninggal esok, ramai-ramai orang pun tolong doa dan baca Fatihah untuk kita juga, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama bacakan dengan niat untuk mereka. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.